Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk set up aktiviti kegemaran ramai iaitu aktiviti quiz. Okey, pertama sekali add an activity or resource, kemudian go to activities, klik pada quiz. Kemudian akan keluar paparan seperti yang di skrin. Kemudian kita boleh bagi nama quiz, sebagai contoh quiz 1. Okay, description kalau perlu boleh saja tulis. Kalau tulis kita boleh display description on course page. Kalau tak nanti dia akan hanya keluar quiz satu saja. Kemudian untuk timing kita boleh set up bila kita nak buka quiz. Sebagai contoh hari ini 10 hari bulan. So saya nak buka quiz ini pada hari esok pukul 10 pagi. Okey. Kemudian bila kita nak tutup quiz ni? So kalau contoh saya nak buat dalam setengah jam, so mungkin saya akan tutup lebih kurang 10.45, memberi peluang sekiranya ada masalah internet dan sebagainya pada 11 Oktober, hari yang sama. Kalau kata kita nak buat time limit, sebagai contoh once dia start attempt, dia hanya boleh selesaikan quiz ini dalam masa lebih kurang 25 minit. So boleh letak time limit. Dan bila time expire, kita boleh set up lah macam mana, sama ada kita nak ada grace period ataupun dia kena submit dan sebagainya. Tapi bagi saya lebih berminat untuk letak sebagai open attempt or submitted automatically, sebabnya nanti tak ada isu lah kata student tak sempat nak hantar dan sebagainya. Okey, kemudian kita boleh set untuk grade. So by default dia akan letak di bawah kategori uncategorized. So once sebelum ni kalau kita dah set up gradebook, kita boleh letakkan dia sebagai contoh saya nak letak dia sebagai formative. So saya letakkan sebagai formative dan letakkan grade to pass. Sebagai contoh maksimum markah adalah 10, saya nak letak 6 sebagai pass. So attempts allowed, so berapa banyak kali dia boleh perform quiz tersebut. So kalau macam kuis yang berbentuk summative, mungkin kita limitkan lah satu ataupun dua kali. So kalau macam berbentuk formative, mungkin kita biarkan saja student untuk attempt beberapa kali pun tak kisah kan. So grading method ni boleh pilih lah, sama ada nak letak highest ataupun average. Bagi saya lebih berminat untuk letak highest grade, so dia boleh cuba dan dapatkan grade yang terbaik. Kemudian untuk layout, so ini macam mana quiz tersebut dipaparkan. Kalau macam by default dia akan letak sebagai every question. So kalau bergantunglah kepada kesesuaian, sama ada nak letak every question, 2 question, 3 question, bergantung kepada kesesuaian. Tapi kalau macam kita once masa kita nak set up ataupun kita nak print quiz nanti, kita boleh letak dia sebagai never all question in one page. Bila kita dah letak macam ni, semua question akan tertera dalam satu page sahaja dan kita boleh print dan kita boleh letakkan dalam kita punya course file nanti. Okay. Kemudian kita boleh show more, so navigation method, sama ada kita nak dia boleh pergi lompat-lompat quiz lompat-lompat soalan 1, soalan 5, soalan 6 dulu dia nak buat kalau dia tak faham kan, ataupun kita nak buat dia sebagai sequential, mesti complete soalan 1 dulu, kemudian 2, 3 dan seterusnya, bergantung kepada masing-masing punya preference. Kemudian question behavior. Kalau question behavior ni sama ada nak letak shuffle ataupun tidak, bergantung. Kemudian how question behave, yang ni ada banyak setup. Kalau macam yang saya biasa gunakan, saya letak sebagai deferred feedback. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh klik di sini di tanda soal, kemudian klik pada more help. So dia akan bawa kepada page help di sini. So how question behave, dia ada letakkan lah macam mana deferred feedback, macam mana adaptive mode, macam mana manual grading, interactive, multiple choice dan sebagainya. So yang ni boleh baca sendiri dan explore sendiri macam mana behave of the question yang sesuai dengan quiz yang hendak dijalankan. Okay. Seterusnya, kalau kita buat attempts tu beberapa kali ataupun unlimited 2-3 kali, kita boleh klik sini pada yes. Maksudnya once dia klik attempt tu, dia tak jadi kosong balik lah. So maksudnya dia ada, kalau dia pernah jawab, dia akan jawab pada jawapan yang tersebut. Kemudian dia hanya boleh ubah lah, sama ada nak ubah ataupun tidak, bergantung kepada pelajar tersebut. Seterusnya, review option. Kalau review option ni, kalau macam saya suka untuk deferred feedback, so saya akan off semua. Saya hanya nak bagi tahu student sama ada macam contoh saya tak nak bagi tahu
beritahu. Saya hanya nak tahu dia student boleh tahu attempt dia berapa kali dah ataupun markah yang dia dapat. Letter yang ni pun sama juga, saya tak nak bagi tahu lagi markah dia betul ataupun tidak. Dan bila dah tutup baru saya nak bagi tahu semua ni, dia punya feedback dan sebagainya. Tapi bergantung jugalah macam mana kita buat quiz tersebut. Sekiranya dia macam interactive quiz, mungkin once dia dijawab, dia boleh tahu jawapan dia sama ada betul atau salah, dia punya feedback dan sebagainya. Yang ni pun boleh explore kemudian. Kemudian appearance, yang ni tak ada apa. Overall feedback, kalau ada feedback yang kita nak berikan, sebagai contoh dia dapat 0 markah, apa feedback yang kita nak bagi? Kalau dapat 50%, apa dia nak bagi? Kita boleh tambah lagi feedback. Okay. Kemudian activity completion, so yang ni saya prefer. Kalau yang quiz ni sebab saya suka link dengan activity yang lain, so saya letakkan sebagai complete bila student view this activity, dapat grade dan dia mesti lulus. Macam yang kita set up dekat atas tadi, dalam grade tadi dia mesti lulus. Dan kita boleh check sama ada kita nak ada expect completion date of the quiz. Okey, seterusnya itu sahaja setup yang penting. Kalau nak buat setup lain boleh explore sendiri. Okey, so kita akan tengok lagi selepas ni bila kita dah save to return the course. Okey kan, kita dah ada quiz satu kat sini. So bila kita klik, dia akan keluar macam ni. So macam mana kita nak add questions dalam quiz ni? Okey, saya akan terangkan dalam video seterusnya.